Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batai Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga kali ini kami telah bantu seramai 1,980 lebih orang. InsyaAllah hari ini kita akan reach 2,000 orang insyaAllah. Dan mereka dapat turunkan berat badan mereka tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat, kita nak sembang-sembang sikit macam mana sebenarnya kita ni boleh turunkan berat badan dengan mudah. So kita punya aktiviti pada pagi ni dia santai-santai je. Kita tak nak serabut-serabut. Kita nak share macam mana cara yang mudah yang kita boleh buat hari ini untuk kita dapat turunkan berat badan dengan segera, dengan mudah, dengan cepat. So siapa yang ada baru join tu, bolehlah macam kita berinteraksi macam tu supaya kita pun dapat tahu macam mana sebenarnya kita dapat turunkan berat badan dengan mudah, dengan cepat dan sebagainya. So apa khabar yang baru join Facebook Live kita? Siapa yang ada kat situ tu? Siapa yang ada dekat situ tu? Hai, Assalamualaikum Puan Nis Abdullah, apa khabar? Hai Puan Salmah Ibrahim, apa khabar? Puan Nis Abdullah, buku yang hari tu Puan Nis ada order tu insya-Allah akan sampai kalau tak esok, lusa. But once dapat je saya akan terus post ke Puan Nis Abdullah dah bagi alamat kan. InsyaAllah nanti saya akan prepare untuk postage Okey. So apa khabar semua? Boleh tak kita macam berinteraksi? Maksudnya macam saya nak share sikit tentang masalah kita yang nak turunkan berat badan. Tapi kalau saya nak share tapi tak ada masalah, apa masalah you all yang sedang alami sekarang ni, saya tak tahu nak cakap apa. Faham tak? Saya boleh agak-agak lah agak-agak je. Boleh tak share sikit apakah sebenarnya masalah kita untuk turunkan berat badan? Adakah disebabkan selera makan? Adakah disebabkan kita macam tak tahu nak makan apa? Adakah disebabkan kita tak ada masa nak bersenam? Jogging okey tak untuk senaman? Terima kasih Puan Adawiyah Avenis. Jogging okey, sangat-sangat okey Puan Adawiyah. Tetapi untuk senaman, sebab saya tak pasti Puan Adawiyah punya keadaan berat badan berapa semua kan, dan tak tahu macam mana keadaan kaki dan sebagainya. Untuk berjoging saya cadangkan, kalau katakan macam beginner, kalau tak biasa berjoging, saya cadangkan untuk buat brisk walking dulu. Dah buat brisk walking, lepas tu cuba naik turun tangga pula sebab kita nak kuatkan masa kaki. Lepas tu pula saya juga cadangkan untuk naik bukit pula. Lepas tu pula kita boleh buat squat dekat rumah. Dan bila lama-lama sikit barulah berjoging tu satu aktiviti yang best, sebabkan kita lebih mudah untuk adjust dia punya kelajuan kita berlari dan juga kita punya distance kita berlari. Sampai sini faham? Faham tak Puan Adawiyah? Maksud saya distance kita berlari tu ataupun kita punya kita punya distance, kita punya speed kita boleh adjust. Macam untuk dapatkan certain dia punya macam progressive overload. Maksud progressive overload tu macam mana kita nak menjadikan progress kita punya tu jadi lebih cepat. Faham tak? Faham dah ya. Okey, itu satulah. So maksud saya kat sini adalah macam mana sebenarnya kita boleh mempercepatkan progres berat badan kita. Macam mana? Mungkin ada yang dekat sini yang dah cuba turunkan berat badan, dah cuba diet seperti macam diet suku-suku separuh, mungkin ada yang dah eat clean atau mungkin ada yang tak makan nasi dan sebagainya. That's why kalau boleh tak kita share apakah amalan diet yang kita sedang amalkan sekarang ni, supaya saya akan dapat bantu macam mana dengan amalan diet yang sedang diamalkan tu kita akan dapat turunkan berat badan dengan mudah. Boleh tak kita berinteraksi macam tu? Saya nak minum air sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. So, hai Puan Jani, apa khabar? Internet saya okey ke? Kalau dalam waktu period digalakkan berehat atau masih bersenam macam biasa? Okey. Sepatutnya, terima kasih Puan Nis Abdullah. Sepatutnya waktu period, okey, untuk orang yang mempunyai keseimbangan hormon yang okey, normally dia tidak akan ada masalah seperti macam PMS ataupun PMDD. PMDD ni apa? Macam dia PMS tu level yang macam biasa-biasa lah, biasa-biasa. PMDD tu lagi depressing. Waalaikumsalam Encik Ros, apa khabar? Lagi depressing. PMDD tu one of the D stands for depression kot. Kat situ lah lebih kurang. Sepatutnya dia tak ada rasa sakit fizikal dan emosi sepatutnya. Tapi sesetengah orang bila mempunyai masalah ketidakstabilan hormon, dia akan mengganggu sikit dia punya aktiviti seharian disebabkan dia ada masalah PMS dan PMDD tu. Cramping contohnya kan. Cramping pun tak sepatutnya ada untuk mereka yang tidak ada masalah ketidakstabilan hormon. Okey, sepatutnya lah. Tapi bila kita pilih makan yang salah contohnya, ataupun kita mungkin ada masalah bersenam tak okey, saya memang cadangkan untuk jaga makan dulu.
ambil makanan-makanan seperti yang akan meningkatkan kita punya keseimbangan hormon. Ataupun ambil makanan-makanan seimbang lah, pendek kata. Cukupkan protein, cukupkan kita punya fat, ambil karbohidrat secukupnya. InsyaAllah kita tidak akan ada masalah seperti PMS dan PMDD yang akan mengganggu kita punya senaman kita. So kadang-kadang bila PMS ke, bila PMDD ke, masalah ramai orang dia macam ada masalah tak dapat nak, dia hanya akan dapat melepet kat rumah je sebab dapat cramp kan. Dapat faham dapat cramp. So cramp tu dia akan menyebabkan kita punya aktiviti yang terganggu, dan bila terganggu tu dia akan menyebabkan kita tak dapat nak buat benda lain lah. Memang melepet kat rumah je sambil tengok movie, mungkin menangis, bawa tisu dalam bilik. Macam itulah. Boleh faham ke kan? Yang memang bila period tu dia akan ada macam hormon tak stabil sikit, which is normal, sebabkan itulah yang menyebabkan seseorang itu dapat tahu apakah benda yang dia boleh work on. Saya nak share sikit satu story, boleh tak? Ada daripada salah seorang student saya ni. Okey, dia bagi tahu kepada saya setiap kali dia period sebelum ni dia macam sakit je. So bila dia sakit tu of course lah, nak berjalan susah, nak buat kerja susah, emosi pun terganggu. Lepas tu pula rasa macam tak boleh buat apa-apa lah, duduk rumah je lah, cramping. Tapi Alhamdulillah, bila dia menjadi student Batak Fitness dan saya bagi dia meal plan, kemudian pula kita bagi dia beberapa cara untuk dia dapat ambil makan makanan tertentu mengikut kepada keadaan semasa dia. Lain orang, lain cara dia. So kita kena tengok cara semasa yang sepatutnya untuk dapat turunkan berat badan dan dapat cover dia punya keadaan kesihatan pada waktu tu. So Alhamdulillah, lepas dah dia follow cara kita, dia period dia macam lalu gitu je. So hari pertama memang sebelum ni dia macam pendarahan yang banyak dulu. Lepas tu hari kedua pendarahan yang banyak. Sampailah hari yang kelima pendarahan yang banyak. Kadang-kadang satu lagi dia akan menyebabkan dia akan jadi macam tak keluar-keluar ataupun keluar sikit-sikit kan, macam tu, ada spotting macam tu. That's why kalau katakan betul cara pemilihan makanan yang betul, kita wanita punya period akan berlaku dengan flow yang lebih cantik, lebih mudah, dia tak menyakitkan dalaman wanita lah sepatutnya. So that's why dia Alhamdulillah dia berjaya turunkan berat badan. Sekarang dah dapat turun 20 kilo dah tanpa produk, dan dia juga berjaya turunkan saiz baju daripada saiz double XL turun kepada saiz XS dalam masa 26 hari. Kemudian seterusnya dia dapat jadikan diri dia macam lebih slim lah. Faham kata Puan Adawiyah. Jogging saya baru pace 9 untuk 3 km. Dulu jalan-jalan, lepas tu try 500 meter sampai sekarang 3 km. Perlu tak pakai jam untuk tengok heart rate? Puan Adawiyah berjogging pakai treadmill ke? Pace 9 tu, kalau tak macam mana tu dapat pace 9? Saya dapat pakai treadmill Okey. Sebenarnya tak kisah pakai treadmill ke tak pakai treadmill ke, sebenarnya untuk waktu sekarang paling terbaik pakai treadmill lah, sebabkan kita takut contracted dengan COVID semua. So kita tak nak macam tu. Faham? Kita boleh control pace. Untuk Puan Adawiyah, kalau Puan ada treadmill cantik, Puan Adawiyah juga boleh adjust dia punya inclination juga, supaya Puan Adawiyah akan macam keep on macam climbing pace. Pace nombor 2 yang paling penting sekali adalah, adakah jogging dekat jalan? Okey. Saya tahu pace 9 pakai jam, pakai spot tracker sampai sekarang okey. Tak apa. So tadi jogging saya baru pace 9 untuk 3 km dah kalau jalan. Okey, tak apa. Tengok masa kalau boleh. Tengok masa. Sebabkan kalau pace tu dia tak konsisten kan. Macam daripada mungkin awal kita keluar rumah, mungkin pace kita laju. Lepas dah hujung-hujung tu mungkin dah pace kita slow sikit. So kita tak dapat nak tahu pace sebenar kita overall ataupun average pace kita. Saya punya cadangan, tengok berapa minit kita punya waktu berjogging. Katakan 3 km tu berapa minit kita dapat buat. Kemudian ada dua benda yang Puan Adawiyah boleh buat. Pertama, Puan Adawiyah boleh lari lebih jauh dengan dengan lari lebih jauh kan, ataupun macam 3 km tu kepada 3.5 km contohnya. Ataupun satu lagi cara yang kedua, Puan Adawiyah boleh buat lari 3 km juga tapi dengan masa yang lebih singkat daripada sebelum ni lah, of course. So maksudnya Puan Adawiyah kena berlari lebih laju lagi. So dari situ kita tak perlu tengok pace, kita tengok timing, tengok jam. Boleh pakai sports tracker, tak ada masalah sebenarnya. Kalau tengok heart rate, apa yang Puan Adawiyah Evanis nak dapatkan information kat situ? Boleh tak Puan Adawiyah share sikit apakah information yang Puan expect dapat daripada daripada sport tracker? Mungkin saya boleh adjust sports tracker mana yang okey, yang bagi saya mungkin saya boleh adjust pula. Saya boleh recommend sports tracker mana yang okey. Cek komen sikit.
apakah benda yang Puan Adawiyah nak tengok. Macam saya, kalau saya nak tengok saya punya performance heart rate saya punya maximum heart rate boleh pergi dekat mana. Lepas tu pula saya punya fat burning punya level, berapa lama saya buat fat burning masa tu, sejauh mana cardiovascular saya, speed saya punya distance saya punya map saya berlari jogging macam mana, itu semua jam saya boleh track. Kemudian kalau kata saya buat strength training, macam mana pula saya punya buat satu set tu berapa reps, macam mana saya boleh tengok saya punya strength dan saya punya load exercise saya. Betul nak tengok semua tu. Jam running apa okey. Silah. Assalamualaikum Puan Jamnah, apa khabar? Puan Jamnah, semalam tim saya tak sempat nak post. InsyaAllah hari ni kita akan post ni Puan Jamnah punya Superfood. Ada lagi kat sini. Okey, betul nak tengok semua tu. Jam running apa okey. Macam saya pakai Polar. Satu lagi, sebab jam ni Polar ni dia ada GPS, kita berlari dan kita boleh synchronize dengan kita punya phone. Dan kita boleh tengok kita punya map, kita punya distance, kita punya speed sekali, dan average speed ataupun bukan average speed, kita punya speed setiap location tu. So dia boleh track, dia warna hijau laju, warna merah dia slow sikit, warna oren dia macam di tengah-tengah, macam tu lah. So jam tengok bajet. Macam saya, kalau katakan saya beli ni dalam 600 lebih masa tu, sekali dengan dia punya dapat heart rate monitor tu. Kalau boleh dapatkan heart rate monitor dan dia kita sangkut kat dada situ, kita letak ketek kat situ. Kalau pakai jam yang tak ada heart rate monitor tu, macam pakai jam saja, macam contohnya macam Apple Watch ataupun jam yang macam band, yang macam fitness band tu kan, itu tak berapa okey sangat sebab kita tak dapat tahu kita punya GPS, location kita, speed kita. Kita pun tak dapat tahu juga kita punya tak dapat nak track real time punya heart rate pada ketika tu. Dan kita boleh ni kan. Nak tak tengok saya punya ni semalam, yang masa saya exercise tengah malam semalam? Nak tengok tak Puan Adawiyah? Saya nak share sikit. Kalau nampak saya dapat tunjuk lah, sebabkan mungkin macam dia silau sikit. Ni lah. Okay, ini saya punya ni, yang tanda macam dot merah tu adalah waktu saya bersenam. Polar jenis apa? M400. Lama dah lah. Okay, ini saya punya heart rate. Nampak tak heart rate saya? Daripada mula saya bersenam ni lah. Daripada mula saya bersenam sampailah habis, macam mana heart rate saya. Dan saya kena pastikan saya punya heart rate berada dalam warna hijau, warna biru itu. Warna biru, hijau. Waalaikumsalam Puan Suzali, apa khabar? Nampak tak? Dia kan ada 5 warna tu. Satu warna putih, satu warna kelabu, warna biru, warna hijau, warna kuning, warna merah. Sebabkan saya tak buat cardio semalam. Kalau tak saya buat cardio, saya akan dapat warna merah punya level. Saya dapat warna biru, hijau, situlah sebabkan saya tengah buat strength training semalam. It's okay Kak Lin, apa khabar? Apa khabar? Good morning Puan Suzaili. Apa khabar semua? Sihat walafiat, harapnya, hendak-hendaknya. Okey. So, sebenarnya penting pada waktu sekarang ni, penting sebabkan benda yang dah ada kan. Kalau sebenarnya lah, honestly sebenarnya kalau katakan kita nak fokus kepada kita punya performance, yes, kita kena ada jam macam ni. Kalau kita tak fokus kepada performance, kita just baru nak berjinak-jinak, kita baru nak turunkan berat badan, saya rasa macam the best is kita just fokus kepada timing tu. Cukuplah stopwatch, kita boleh dapat kat phone, boleh kat jam boleh. Kita tengok pace kita, kelajuan kita. Lari 3 km tu contohnya berapa minit dapat buat. Kemudian extendkan sikit 3.5 km pula. Sebelum dia tu kita boleh pakai phone je sebenarnya. Sebab phone ada GPS, phone ada stopwatch. Phone juga kita boleh sangkut dekat mana-mana, kat baju kita ada sleeve dia ke, kalau ada macam sangkut kat lengan ke. Kita boleh dengar lagu lagi, complete set. Tapi kalau boleh jangan dapatkan jam yang tak ada heart rate sebab dia tak tepat. Betul nak tengok performance, berat 52, tinggi 163. Okey, kalau macam tu memang sepatutnya Puan Adawiyah boleh dapatkanlah fitness watch. Range harga dalam 400 ke 1000, maksimum yang cakap lah, lagi tinggi lah, belah-belah ribu pun ada jam yang macam tu. Tapi tengoklah, saya cadang kalau katakan Puan Evanice, Puan Adawiyah nak cuba pakailah phone ibu. Pakai GPS dekat kita. Okey.
akak guna Strava. Strava pun okey. Strava dia boleh track kita punya distance, dia boleh track kita punya distance, dia boleh track kita punya speed. Kan? So dia tak dapat nak track kita punya heart rate. Macam mungkin Puan Adawiyah, Cik Ros pun sebenarnya dah boleh guna dah sebenarnya. Cik Ros dah mula nampak lebih fit kan. Untuk dapatkan dia punya heart rate monitor dia, tengok performance jantung pula. Macam itulah. Macam jam saya ni dia boleh check kita punya resting heart rate dengan kita boleh dapatkan kita punya VCO2. VCO2 tu apa? Dia boleh tentukan tahap kefitan kita. Tahap kefitan kita. Kalau VCO2 kita rendah bermaksud kita punya jantung kita lebih efisien lah dalam mengepam darah dan mengepam darah lah basically. Okay? Dan juga paru-paru kita boleh macam lebih efisien. VCO2 ni maksudnya macam mana jantung dengan paru-paru kita efisien dalam mengepam darah dan mengepam oksigen. So kalau katakan dia punya tu efisien, atlet akan dapat lebih rendah lah. Keliru banyak sangat Garmin, Fitbit, Suunto, Coros tak reti nak pilih. Okey, tengok bajet Puan Adawiyah. Tengok bajet. Kalau bajet Puan Adawiyah dalam 1,000 macam tu, tak ada masalah lah nak pilih jam apa. Tapi kalau macam bajet dia macam rendah sikit, macam katakanlah 700-800 katakan, Suunto okey, Fitbit okey. Polar okey sebenarnya. Sebenarnya banyak je sebenarnya pilihan. Tapi tengok bajet lah sebenarnya, tengok bajet. Elok sikit lah bajet sikit dalam 1,000 macam tu. Kalau katakan nak dapatkan jam macam tu kan, yang dapat track macam-macam benda dalam kita punya dalam kita punya diri kita. But anyway, saya dah sampai kat sini. So congrats Puan Adawiyah, memang betul-betul nak nampakkan, nak beat performance yang lepas. What about yang lain? Boleh tak komen sikit? Macam mana keadaan kita nak turunkan berat badan, nak jadikan kita lebih fit, lebih sihat? Boleh tak komen sikit macam mana keadaan masing-masing? Okay. Sebab lain orang, lain cara mereka boleh turunkan berat badan secara efisien. Kadang-kadang kita just tak perlukan cara yang susah sangat pun lagi senang turunkan berat badan daripada kita guna cara yang senang. Tahu tak sebab apa? Ada macam, saya nak share sikit, ada macam student saya, dia macam terlalu macam try hard untuk turunkan berat badan, tapi tak turun-turun pun. Dapat setahun tu turun 1 kilo je lah. Itu pun hajab nak turun. Apa dia buat? Dia tak makan nasi. Sama-sama Puan Adawiyah. Dia tak makan nasi. Dia macam buat aktiviti seharian dia. So apa yang jadi pada dia lepas tu adalah berat dia tak turun, dia semakin buncit dan dia semakin stres. Dan dia menyebabkan dia ada craving makanan-makanan yang manis-manis lepas tu, dan menyebabkan dia lagi susah nak turunkan berat badan. Kenapa? Sebabkan ada kombinasi stres, ada kombinasi macam craving benda-benda manis. Dia tak terkawal bila craving tu. Dan bila dia menjadi student Batek Fitness, saya tengok keadaan dulu dia, macam mana cara dia turunkan berat badan sebelum ni, macam mana kita boleh adjust specifically dengan cara dia saja. Alhamdulillah, dalam tempoh seminggu tu dia dapat turunkan 2 kilo, dan the rest is history lah. Dia semakin slim, rasa lebih bertenaga, dia dah tak ada masalah dah dengan dia punya stres, sebabkan cara yang saya buat, macam mana saya buat student saya tu rasa dapat senang mudah turunkan berat badan, sebabkan kita ajar kepada mereka macam mana mereka boleh belajar cara adjust, pilih makanan, memakan makanan yang sedap-sedap hari-hari dan masih lagi boleh turunkan berat badan. Siapa sini yang rasa macam berminat nak faham cara tu macam mana? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak macam mana caranya untuk kita dapat faham? Tengah survey nak cari jam yang okey sikit sini. Okey. Power Cik Ros. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau katakan Cik Ros cuba jogging, cari yang ada GPS. GPS tu, morning Puan Anegel, apa khabar? GPS tu dia boleh track kita punya, let's say dia punya terrain kita, macam dia flat ke tak flat contohnya kan. Macam kalau katakan kita berlari dekat tempat yang macam area airport ke, area pantai ke contohnya kan, dia macam flat mendatar je. So kita tak ada masalah dengan macam dia punya elevation. Dia nak lari pun boleh je lari laju kat situ. Tetapi kalau kita ambil yang kawasan berbukit-bukit, kita boleh tahu berbukit-bukit tu macam mana. Of course kita rasa, of course kita boleh nampak bukit-bukit tu. Satu lagi nak tahu macam mana kita punya kelajuan kita, dan kita boleh comparekan dengan kita punya jogging kita sebelum ni. Kita boleh tengok pakai fitness tracker lah, dekat kawasan yang sama laju macam mana kita lari sebelum ni. So that's why
lain orang lain dia punya aim dia, tapi untuk sebabkan saya tengah cakap dalam crowd yang besar, okey. Crowd yang besar, so macam saya tak boleh cakap secara overall lah, takut nanti kan ada orang yang belum lagi. Saya macam coach cerita tu. Cerita macam mana tu? Oh, macam Puan Mazlina macam rasa try hard untuk turunkan berat badan okay, tak apa, saya faham. So macam untuk yang baru-baru nak turunkan berat badan, mungkin berat badan 80 kilo ke atas, mungkin cara dia berbeza sikit dengan mereka yang nak turunkan berat badan pada berat badan 60 kilo ataupun 50 kilo. Berbeza-beza. Waalaikumsalam Puan Fauzilah Salim, apa khabar? Selamat pagi, semua yang aim nak kurus. Saya ada masalah keguguran rambut yang banyak. Adakah kurang nutrisi atau cara pemakanan tidak seimbang atau masalah hormon? Okey, saya pun ada masalah keguguran rambut juga. So, Puan Nis Abdullah tanya pada orang yang salah. Saya sebenarnya dapat tahu satu sebab kenapa rambut gugur. Okey, berat 78. Okey, berat 78. Nanti kita sentuh pasal Puan Mazlina. Apa tu? Apa nama tadi? Boleh jadi macam-macam Puan Nis Abdullah. Boleh jadi kekurangan protein, boleh jadi macam mungkin disebabkan dalaman pemakanan especially, mungkin disebabkan hormon, mungkin juga disebabkan dia punya kulit kepala. So kulit kepala ni saya tak boleh nak sentuh sebab saya bukan pakar kulit kepala. Tapi pemakanan, kita kena tengok makanan yang berkaitan dengan protein sebabkan keratin tu adalah daripada protein akar rambut. Kemudian macam mana kita boleh ambil protein yang cukup, dia akan menaikkan kita punya rambut. Tetapi sebenarnya tak tentu juga. Sebabkan dia ada banyak faktor. Saya memang makan protein yang tinggi, besar hari-hari. Mungkin juga ada masalah hormon. Saya mengaku, saya rasa mungkin ada kaitan dengan hormon saya. Kaitan dengan hormon mungkin boleh jadi kaitan dengan apa? Sebabkan apa? Macam lelaki kan, lelaki bila dah semakin berusia, dia punya testosteron dia semakin rendah dan testosteron tu akan ditukarkan kepada satu hormon namanya DHT. DHT itu adalah satu hormon yang salah satu function dia akan menyebabkan rambut gugur. Macam mana testosteron ni boleh bertukar kepada DHT, saya pun tak tahu. Bukan disebabkan pemakanan, kadang-kadang disebabkan environment ataupun too much of testosterone ataupun too little of testosterone. Tapi I don't think I have a little testosterone for the time being, sebab so far saya boleh dapat tahu. Dan hormon mungkin boleh jadi, tapi kalau nak kata nak lebih baik, sebabkan benda tu memerlukan pakar rambut tu boleh jawab lah. Okay, untuk Puan Mazlina Mokhtar, dia bagi tahu kepada saya tadi, dia mengalami masalah yang sama. Dia macam try hard, dia rasa stres kan. Puan Mazlina Mokhtar, betul ke? Saya tak tahu Puan Mazlina Mokhtar ni pernah jadi student saya ke tidak. Kalau katakan pernah jadi, mungkin dah dapat meal plan, sepatutnya dia akan perasan pemilihan makanan yang dia ambil tak menyeksakan pun. Kalau katakan dia faham beberapa cara yang kita buat lah. Contohnya macam let's say kita masih lagi boleh makan makanan yang sedap-sedap. Macam kalau Puan Mazlina Mokhtar pernah dapat meal plan daripada saya ke? Boleh tak komen kejap? Saya rasa macam pernah, saya tak pasti. Macam mana kalau katakan Puan Mazlina Mokhtar pernah dapat meal plan daripada saya, macam mana keadaan Puan Mazlina Mokhtar dalam masa 3 hari tu? Boleh tak komen? Dan macam lain orang, lain dia punya progress dia. Tapi yang saya pasti, bila follow meal plan betul-betul dalam masa, dalam masa 3 hari, badan akan rasa lebih ringan, badan akan rasa lebih cergas. Macam Acik Ros, macam Puan Nis Abdullah, macam Puan Jamiah pula. Puan Jamiah. Bukan Jamiah, Puan apa ni? Apa nama ni? Puan Janiah Puan Janiah. Lepas tu Puan Fauzilah yang kata baru lepas turunkan berat badan. Tahniah pada Acik Fauzilah. Macam mana mereka didapat turunkan berat badan dengan mudah adalah disebabkan mereka memahami cara kurus dengan mudah. So that's why kita pun sedang buka opening untuk menjadi student Batai Fitness. So kalau katakan ada yang berminat, boleh hubungi kita lah. Mana kita punya ni? Ya, kalau katakan berminat lah kan, boleh try hubungi kita. Ada tanya mahal ke coach? Mahal ke coach kan? So jawapan dia bergantung kepada bajet. Macam saya cakap tadi, saya tak boleh nak kata mahal murah sebab dia adalah satu perkataan yang relatif. Relatif. Like ada orang rasa harga RM100 tu mahal untuk support selama 30 hari. Ada orang rasa RM100 tu murah untuk support selama 30 hari. So lain dia punya nilai kan. So macam mana dapatkan meal plan? So kita bagi kepada student kita. Kita bagi kepada student kita yang berminat nak faham dan nak belajar cara kurus tanpa produk. Dan kita bagi meal plan dulu. Okay. Apa yang kita bagi kepada student kita? Pertama kita bagi meal plan. Okay.
Kemudian kita juga bagi mereka, nama dia adalah meal plan kit. Dalam meal plan kit ni kita ada bagi meal plan dalam ni juga. Selain daripada saya akan bagi melalui WhatsApp, saya juga akan bagi, nama dia adalah superfood, sample superfood yang ni. Yang ni adalah satu makanan organik yang kita buat, yang kita bagi sampel kepada mereka. Terutamanya macam Puan Mazlina mungkin mengalami masalah seperti macam nak kawal craving. Contohnya rasa macam susah nak kawal selera makan. Mungkin rasa macam susah nak melawas, mungkin saya tak pasti. Tapi kebanyakan mereka mempunyai masalah yang macam itulah. Tipikal masalah yang boleh diselesaikan dengan cara yang tipikal. So, cara dia macam mana? Kita akan bagi meal plan mengikut kepada keadaan semasa Puan Mazlina. Kita bagi satu je meal plan. Kemudian kita juga akan ajar kepada student kita macam mana caranya untuk kita dapat buat meal plan sendiri. Itu yang tak ramai orang ajar sebenarnya. Tak ramai orang ajar. Ramai orang ajar buat meal plan, ramai orang buatkan meal plan dan dia macam tak bagi pun sebenarnya kita faham macam mana kita boleh buat meal plan sendiri. So that's why Puan Mazlina dan lain-lain, adakah korang rasa bila kita dapat ajar you all buat meal plan sendiri mengikut kepada keadaan semasa masing-masing, kita akan dapat turunkan berat badan? Boleh tak komen sekejap? Setuju tak apa saya cakap? Kalau kata kita dah tahu macam mana caranya untuk buat meal plan sendiri, adakah ianya dapat bantu kita senang turunkan berat badan ke macam mana? Cek komen sikit. Macam saya yakin, saya sangat gila percaya bila kita boleh buat pemakanan sendiri, insya-Allah senang. Betul coach, ada yang tak bagi faham cara buat meal plan. So that's why kita share kepada student kita macam mana mereka boleh buat meal plan sendiri dengan harapan student kita tak mengharapkan saya lagi lepas tu untuk buatkan meal plan. Sebab itu yang kita nak. Sebabkan meal plan tu pemilihan makanan yang betul. Macam mana kita boleh buat pemilihan makanan yang betul tu, itulah yang akan menjadi penentu kepada kita senang ke susah nak kurus. Rasa macam berdiet ke tak berdiet. Yang penting sekali berdiet ke, rasa berdiet ke, rasa tak berdiet ke. Yang penting adalah kita dapat turunkan berat badan. So cara dia macam mana? Boleh klik kat pin komen tu. Nak join studio macam mana? Boleh klik kat pin komen tu. Ada yang tanya berapa harga. Saya beritahu kat sini sekarang. Harga dia asal 119, kita bagi rebate RM20. Coach, bantu buat meal plan sebab tu membantu sangat. Terima kasih Puan Fauzilah. Dan kita ajar macam mana cara buat meal plan. So, RM100 untuk support selama 30 hari. Dan kita akan bagi lagi banyak benda. Kita akan bagi meal plan kit. Kita akan buatkan meal plan you all dulu. Kita pun akan ajar macam mana buat meal plan. Lepas tu pula, kita pun akan bagi superfood. Sampel superfood 40 gram. So, benda tu memang sangat-sangat membantu student kita lah. Macam mana mereka ni dapat turunkan berat badan dengan mudah. Saya nak tanya jujur kat sini. RM100. RM100 untuk 30 hari punya support. 30 hari. Bukan RM100 sehari. RM100 untuk 30 hari. Mahal ke murah? Boleh tak komen sikit? Mahal ke, murah ke, ataupun lagi tepat berbaloi? Boleh tak komen sekejap? Jujurlah, jujur. Untuk ekonomi sekarang. Mungkin ada orang ada masalah kewangan. Bagi saya kan, semalam saya dapat, pagi tadi saya dapat report daripada Nurul bagi tahu saya semalam ada orang dia bagi tahu berat dia 125 kilo. 125 kilo dia nak turunkan sampai 60 kilo. Okey, daripada 125 nak turun kepada 60 kilo lah lebih kurang. Kan? 60 kilo. Lepas tu saya tanya dia, Nurul tanya dia, apa ni, dia penyakit tak? Dia kata dia tak ada penyakit lagi. Umur dia muda lagi. Dan dia takut nanti kalau dia tak turunkan berat badan, nanti takut penyakit datang. Dia ada anak 2 orang. Okey. Berbaloi coach, berbanding produk umur betul. Alhamdulillah. So, lepas dah bagi tahu harga, dia senyap. Ramailah orang buat macam tu kan sebenarnya. Ramai macam tu. Tak, saya nak bagi tahu sikit macam mana kan. Setengah orang dia tak ada kesedaran lagi. Dia mungkin belum ada kesedaran lagi sebab dia rasa macam okey, berat badan aku 125, aku belum lagi dapat tekanan darah tinggi, aku belum lagi dapat kencing manis. So kau tunggulah dulu. Relax dulu. Itu biasa tipikal orang Malaysia lah. Tipikal orang Malaysia. So that's why saya bukannya, cara kita pun bukan cara tipikal orang Malaysia sebenarnya. Cara kita adalah cara yang lebih kepada nak membantu secara long term. Macam mana kita boleh selesaikan masalah berat badan secara long term. Kita bukan jual produk kurus, kita bukan jual something yang akan bagi instant success. Sebab instant success tu related to instant failure. Sebab bila kita stop gunakan produk kurus, ramai orang ada masalah berat badan naik mendadak-dadak. So apakah berapa banyak perbelanjaan yang kita dah belanja sebelum ni?
Bayangkan, kalau katakan kita dah belanja sampai RM1,000, total katakan RM1,000 untuk beberapa bulan katakan, dapatlah turunkan berat badan 10 kilo. Lepas tu berat badan naik mendadak-dadak, lepas dah tak mampu dah nak beli produk kurus tersebut. Macam cara kita, just sebulan je you all perlukan untuk korang belajar daripada kita, tetapi kalau katakan nak tambah lagi, is okay, saya takkan nak halang. Kan? Kita kumpul modal. Baik, Puan Mazlin Moh, tak ada masalah. So, maksud saya macam ni. Is okay. The point is sekarang ni adalah macam mana, sejauh mana kita punya kesedaran kita nak turunkan berat badan. Ramai orang rasa macam, oh saya tak sedar lagi. Diorang tak akan sebut dia tak sedar. Dia akan bagi tahu macam nantilah dulu contohnya kan. Bukan nak kata siapa, tapi point saya kat sini adalah macam kadang diorang macam belum lagi dapat satu keadaan yang mana dia nak mulakan tindakan hari ini. Sebab apa? Dia tak risau lagi. Mungkin dia dah biasa dengan berat badan. Saya paling macam agak bukan terkejut, bukan agak kaget, tapi saya rasa macam agak pelik untuk orang yang risau berat badan dia semakin meningkat pada berat dia 120 lebih kilogram dan dia masih lagi takut nak bertindak apa-apa. Cuba bayangkan kalau dapat penyakit, ni perempuan 125 kilo berat dia, kilogram. Berapa berat tu? Saya, berat. Wife saya darab 3 berat wife saya kan. So 120 lebih kilogram. So dia menyebabkan saya just risau lah. Honestly saya risau sebabkan dia muda lagi. Dia memberi impression kepada anak-anak dia yang dia macam seolah-olah tak ambil berat tentang kesihatan. Ada tak saya macam tu? Boleh tak saya nak bagi contoh sikit? Boleh tak kalau katakan kalau katakan saya nak bagi contoh. Kalau katakan seorang bapa smoking depan anak dia dan dia tak nak anak dia smoking. Patut tak? Patut tak bapa tak nak anak dia smoking? Patut kan? Tapi ramai juga bapa smoking. Kenapa dia menunjukkan impression ataupun tunjukkan contoh yang dia smoking, dia merokok depan anak dia? Kenapa? Sebabkan dia memang tak boleh nak elak daripada merokok. Mula-mula saya ragu-ragu juga ingatkan sama dengan produk kurus yang saya pernah ambil. Alhamdulillah. So, poin saya kat sini adalah macam kalau katakan kita tak mula jaga kesihatan dan kita nak anak-anak kita jaga kesihatan, macam mana anak kita nak tengok contoh yang baik sebabkan kita lah contoh diorang. Kalau katakan kita tak mempunyai contoh yang baik, diorang pun insyaAllah akan dapat follow cara kita dan diorang pun mungkin akan dapat masalah yang sama. Masalah yang sama dengan kita. Kita tak nak mereka mempunyai masalah yang sama dengan kita sebabkan mereka ikut cara kita. Kita tak boleh nak ubah diorang, kita boleh ubah kita dulu. Setuju tak apa saya cakap? Itu cara macam manalah saya cuba nak bagi tahu kat sini untuk yang macam mereka yang kontak saya semalam, kontak Nurul semalam, tim kita semalam yang dia bagi tahu kat kita ada 2 orang yang sebenarnya berat badan dia 100 kilo ke atas dan dia tak buat tindakan lagi dan dia takut macam takutlah saya nak beli superfood je lah. Beli superfood je. Dia ingat superfood ni produk kurus. Ramai orang Malaysia sebenarnya, bukan orang Malaysia, orang Asia, dia nak something yang instant. That's why instant coffee, mi segera, instant noodle, apa benda yang instant lagi akan macam agak laju sikit dekat kawasan Asia ni. That's why orang Asia ni adalah kawasan country, kawasan yang paling ramai sekali orang dapat penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, especially Malaysia. Especially Malaysia. So that's why saya bukannya nak macam suggest ataupun paksa you all untuk ambil program ataupun menjadi student saya. Tak nak ambil pun, tak nak jom tak apa sebenarnya. Saya okey je. Saya punya satu cara saya just nak share kepada you all satu cara macam mana cara kita mudah untuk turunkan berat badan. Hari-hari saya akan share macam mana kita boleh dapat turunkan berat badan dengan mudah dan sebagainya. Kita juga nak share, membantu juga kepada mereka yang mungkin ada masalah, contohnya berat badan yang dia tak tahu, dah buntu dah mungkin dah bengang dah, pergerakan dia terbatas, lutut dia sakit, tumit dia sakit, nak berjalan pun sakit kaki, sakit belakang dan sebagainya. Dia mungkin rasa tertekan disebabkan berat badan dia macam tu dan dia tak tahu nak turunkan berat badan macam mana. Jumpa doktor cakap jaga makan. Dia tak tahu nak jaga makan macam mana. Dan itulah solution kita. Kita nampak masalah tu kat situ dan kita nak bantu orang tu yang masih lagi tak tahu macam mana cara nak jaga makan. Itu yang kita tunjukkan melalui meal plan. Kita buatkan meal plan kepada mereka. Kita tunjukkan cara kepada mereka macam mana mereka ni boleh turunkan berat badan dengan simple dan mudah. Dan macam mana kita boleh jadikan diri kita ni jauh lebih sihat dengan ubah corak pemakanan kita sahaja. Itulah yang menjadi punca besar kenapa kita senang turunkan berat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum air kejap. Alright.
honestly juga, saya pun ada juga ramai kawan-kawan saya yang buat, dan juga ada juga coach saya, dia buat juga apa yang saya buat. Of course, cara dia berbeza sikit. Saya pun cara saya berbeza. Okey. Doktor pun suruh jaga makan ikut portion yang betul. Tapi doktor tak beritahu portion banyak mana kan. Mesti dia akan suruh ikut cara suku-suku separuh kan. Mungkin ada orang dah ikut cara suku-suku separuh pun tak berhasil juga nak nampak kesan. So, cara mana yang boleh pakai? Tak tahu. Hai Puan Azina, apa khabar? Hai Puan Zarina Suri, apa khabar? Hai Puan Susan, apa khabar ni? Okey, so maksud saya kat sini macam mana? Maksud saya kat sini adalah lain orang, lain cara dia. Lain orang, lain cara dia. Macam mana cara mereka boleh turunkan berat badan? Adakah mereka kena makan lebih? Ada orang kena makan lebih. Sebab kita kena, macam mana cara kita boleh bantu? Macam mana cara saya bantu mereka untuk turunkan berat badan mengikut kepada keadaan semasa dia? Nak tahu tak flow dia macam mana? Boleh tak komen nak tahu? Saya bagi tahu lah kat sini. Walaupun sebenarnya agak PNC sikit. Tapi saya bagi tahu juga. Untuk kita faham macam mana cara kita dia berkesan. Dan mungkinlah kot kalau ada sesiapa yang jadi fitness coach kat sini ke, ataupun yang menjadi macam yang nak buat fitness coaching lepas ni macam saya buat ke, dengar macam ni saya nak buat. Ya, kalau ikut coach ni kita akan rasa tahu macam mana turun badan saya. Alhamdulillah. Cara kita sebelum kita buat meal plan, saya takkan buat meal plan ikut anak tekak saya punya cara. Sebab anak tekak saya memang suka makan makanan yang saya suka makan. Tapi tak semua orang suka makan apa yang saya suka makan. Macam Kak Lin Muar, dia tak suka makan kambing. Tak suka makan kambing. Saya suka makan kambing. Tapi post kat sini adalah macam mana saya akan buatkan meal plan tu berdasarkan apa. Kita akan buat satu tu, nama dia adalah meal diagnosis. Macam mana doktor boleh tahu keadaan pesakit tu dengan bertanya soalan. Apa simptom dia, sakit kat mana, macam mana sakit pening kepala tu dan sebagainya. Kan? Betul tak? Doktor takkan bagi ubat sesuka hati sekadar nak bagi ubat, betul? Walaupun last kali dia bagi ubat demam je. Contoh. Doktor akan check. Tengok anak tekak dia besar mana contohnya. Tengok dia punya apa nama? Dekat sini ke ada bengkak ke apa ke. Mata merah ke. Degupan jantung dia laju ke tak laju ke. Temperature dia sejuk mana, panas mana. Dan dia akan bagi ubat demam. Last kali. Contoh. Kalau sakit demam lah kan. Dia tak akan bagi, demam mana nak buat demam. Tak, dia tak macam tu kan. Akak tak suka kambing tapi suka daging kambing. Okey. Yelah, kena sembelih dululah. Itu namanya vampire nak makan kambing terus. So maksud saya, itu cara saya buat. Kita akan buat nama dia adalah meal diagnosis. Meal diagnosis iaitu saya akan tentukan cara meal plan saya berdasarkan macam mana cara student saya amalkan pemakanan sebelum ni. Saya akan dapat tahu dah daripada meal diagnosis tu apa masalah yang dia ada. Kadang-kadang student saya macam, macam mana coach tahu macam tu Doktor tak ajar cara makan ikut portion, dia suruh cari perunding kesihatan dan suruh bersenam. Betul lah tu puan. Sebab doktor dia tak ada apa nama tu, dia itu bukan bidang dia lah. Macam saya, bidang saya bukan bidang kedoktoran. Bidang saya lah lebih pada pemakanan dan wellness dan kesihatan, cara bersenam dan sebagainya, fizikal. Okey, itu cara saya macam mana saya bantu student saya, dan itu pun dah cukup dah untuk prevent daripada masalah kita daripada ada. Dan macam mana nak sembuhkan ataupun cure kan masalah kesihatan kita ada melalui pemakanan kita buat. Prevent and cure. Prevention is better than cure kan. So that's why kita kena pilih makanan yang betul dulu. Lepas dah mereka isi satu keadaan yang mana nama dia adalah meal diagnosis, iaitu satu keadaan yang mana kita dapat tentukan apakah masalah dia, apakah yang dia tengah amalkan sekarang, macam mana sebenarnya dia tengah cara turunkan berat badan. Sebelum ni barulah saya akan buatkan meal plan yang mengikut kepada dia punya portion yang betul. Berapa gram itu, berapa gram nasi contohnya, berapa gram lauk, berapa banyak minuman air dia kena minum, apakah suplemen. Kalau dia kena ambil suplemen lah, apakah suplemen yang dia boleh ambil dekat farmasi, dia boleh beli. Contoh macam vitamin C contoh kan. Dan kita juga akan bantu mereka kalau katakan mereka berdasarkan meal diagnosis tu. Kalau dia ada masalah seperti macam hormon tak stabil, selera makan tak terkawal contohnya, berdasarkan meal diagnosis tu saya akan tahu. Saya akan suggest dia ambil superfood. Satu botol ni. Tapi saya bagi dia sekali dengan satu kotak macam ni. Dalam ni dah ada sampel superfood dah. So boleh je amalkan selama 2 hari dulu. Dalam tu boleh cukup untuk 2 hari lah kepada mereka yang dapat siapa yang menjadi student Batak Fitness buat pada kita punya ni kali ni. Kita bagi meal plan kit nama dia. Meal plan kit. Alright, siapa yang dapat sesuatu, boleh tak komen? Dapat sesuatu tak pada pagi ni? Dan sekiranya korang rasa apa yang kita buat ni membantu ramai orang untuk turunkan berat badan, please tekan butang share. Kita sama-sama share the kindness
the positivity kepada lebih ramai orang yang cuba nak turunkan berat badan dengan cara yang simple dan mudah. Okey. Last but not least, saya belum lagi bagi tahu apakah tajuk weekly group coaching kita esok, kan? Siapa yang akan join weekly group coaching kita esok boleh tak komen join, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook live ni. Okey. Tajuk weekly group coaching ni saya akan share satu benda yang saya baru belajar. Benda ni best. Benda ni kita perasan ada tapi kita tak nampak kaitan dia. Itulah pentingnya belajar. Bila kita belajar, okey. Betul ke coach? Betul lah coach. Okey, baik. Join. Okey, baik. Untuk esok, saya akan kongsikan apa yang saya belajar baru-baru ni tentang macam mana alignment kita daripada macam mana cara kita berfikir dan macam mana cara kita berfikir tu akan menentukan emosi kita. Mungkin kita susah nak kawal emosi. Kadang-kadang kita tak tahu emosi kita ni datang daripada mana. Tiba-tiba je macam nak marah. Contoh. So, macam mana kita nak buat sekarang ni adalah macam mana caranya untuk kita buat cara yang mana kita boleh ubah cara kita berfikir secara fisiologi kita, secara kita punya aktiviti seharian, corak pemakanan kita yang kita boleh buat supaya boleh menentukan cara kita berfikir. Dan last sekali, macam mana benda tu semua akan dapat menentukan hasil dia seperti kita tak rasa stres, kita rasa happy sebentar, kita akan rasa dapat yakin yang hari ini adalah hari yang terbaik untuk diri kita daripada hari-hari sebelumnya. Itu memerlukan sedikit praktis dan saya akan share esok terutamanya kepada mereka yang macam cuba nak turunkan berat badan tetapi macam tak nampak cara yang betul. Of course, itu satu cara lah lebih-lebih ni. Sebab saya akan sentuh tentang pemakanan juga. Saya juga akan sentuh juga tentang masalah mereka yang seperti macam susah nak kawal emosi mereka bila tak nampak result yang okey yang kita nak. Contohnya, saya akan share esok dalam weekly group coaching. Nanti insyaAllah saya sendiri akan send email link Zoom esok. Hari ni insyaAllah malam ni. Saya juga nanti akan minta Nurul send dekat WhatsApp link Zoom esok tentang kita punya Zoom esok lah. Dan insyaAllah kita akan buatkan cara-cara yang macam mana kita dapat boleh turunkan berat badan dengan mudah tanpa produk. Yang kita buat. That's why student kita ni dia dapat satu benda yang best. Sebab apa tahu? Kita tak bagi dia pasal pemakanan je. Satu formula yang kita gunakan yang kita boleh expand sampai bila-bila, formula ni adalah formula 613. Kita tidak akan ada topik yang saya tak ada share. Setiap minggu saya akan share topik yang baru sebabkan tajuk dia besar, formula 613 ni. Dan insyaAllah doakan saya, walaupun saya cakap nak buat buku tapi tak buat-buat lagi. Tapi doakan saya akan buat buku. Memang insyaAllah saya akan buat buku untuk kita faham tentang formula 613. Tapi bagi saya masa dulu untuk patternkan formula 613 ni sebelum saya dapat keluarkan buku tu lah. Okey. InsyaAllah saya akan cuba siapkan buku tu paling lewat pun dalam pertengahan tahun depan. Ni petik tarikh kan. So insyaAllah saya akan keluarkan buku tu lah. Tentang formula 613 saya akan tunjukkan cara macam mana kita boleh gunakan kita punya kelebihan otak kita, kelebihan diri kita untuk capai apa yang kita nak dalam hidup kita, terutamanya dalam proses nak turunkan berat badan. Alright. 7 kes susah kurus. Terima kasih Puan Fauzilah Salim. Terbaik. Terima kasih semua yang baru join, yang dah lama join daripada Facebook Live kita. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Saya nak pergi post barang sekejap lagi. Lepas tu nak pergi somewhere up. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.